paling awal dia pernah pergi ke Israel adalah pada Disember 2025. Baru tahun lepas. So tak lama lah. So memang dia dah pernah visit dah situ. Patutnya dia stay je lah kat situ kan. Kalau dia suka sangat kat situ. Biasanya kalau kita fikir pasal pro-Israel ni, biasanya dalam minda kita fikir pasal obviously orang American, orang Israel ni tersendiri. Tak pernah pun dalam fikiran kita yang kita akan membayangkan seorang daripada Nusantara sendiri. So dekat Indonesia ni adanya satu show yang bernama Rakyat Bersuara. Dan dalam segmen show Rakyat Bersuara ni, diorang tengah membincangkan pasal topik US dan juga Iran dan sama ada Indonesia perlu ke tidak untuk masuk campur dalam konflik tersebut. Dan seorang daripada guest jemputan yang berada di show tu mengeluarkan satu argument bahawa Indonesia tidak perlu masuk dalam konflik tersebut kerana Indonesia tiada hutang kepada Palestin. Tapi kita yang kat luar ni, kita yang di luar Indonesia ni, kita semua fikir macam ini datang konteksnya datang dari mana ni? Sebab kita pun, biasalah kita orang Malaysia, kita tak tahu apa histori Indonesia sama dengan Palestin. Dan kita juga tak tahu siapa orang yang keluarkan argument macam ni. Who is this guy? Melalui perjanjian Partition Plan tahun 1947 berdirilah Israel di tanah Inggris. Jelas ya, tanah Inggris yang punyanya Inggris itu. Itulah yang dibagi dua menjadi Israel dan Palestina. Ini fakta. Jadi bukan tanah Palestina tapi tanah Inggris. Orang tersebut namanya adalah Permadi Arya yang lebih dikenali di online sebagai Abu Janda. Pelik betul nama dia kan. Dan Abu Janda ni dia memang seorang influencer di Indonesia dan dia juga adalah satu political commentator. Dan Abu Janda ni dia sangatlah terkenal di media sosial kerana dia ada banyak mengkritik tentang isu-isu politikal, isu-isu sosial dan juga isu-isu agama. Tapi Abu Janda ni dia punya argument tentang benda-benda ni sangatlah provokatif. Kita kena tahu yang bahawa Abu Janda ni dia memang ada history di Indonesia sebagai satu influencer yang tak ramai orang suka sangat. Dan Abu Janda ni, apabila dalam konteks Israel versus Palestine ni, dia adalah salah seorang yang memang pro-Israel. Kerana dalam social media dia, dia argue yang bahawa konflik di antara Israel dan Palestine takkan berakhir selaginya Israel ni dia tak rasa selamat. Until group resistance Hamim Alif Sin dikalahkan, konflik ini takkan berhenti kerana mereka adalah penyebab konflik ini. Dan dia mengatakan yang bahawa orang-orang Indonesia yang pro-Palestine ni dia tidak memberi apa-apa faedah selain daripada memecah belahkan komuniti dan juga menyerang sesiapa saja yang tidak setuju dengan pendapat yang pro-Palestin. So sekarang ni kita masuk kepada konteks yang pada hari ni. Kita dah tahu social media dia dan kita tahu dah history apa yang dia selalu buat. So sekarang ni kenapa dia viral tiba-tiba ni? Di dalam rancangan tersebut, salah seorang daripada panelis yang berada di situ yang bernama Ferry Amsari, seorang constitutional law expert. Dia meletakkan satu argument yang bahawa Indonesia patut melibatkan diri mereka di dalam konflik tersebut kerana Indonesia dia ada hutang sejarah bersama Palestin. Abu Janda ni pula dia tiba-tiba masuk. Dia mula melenting. Dia mula kata, hutang apa? Hutang apa yang Indonesia ada dekat Palestin ni? Dia mengatakan bahawa yang argument yang bahawa Indonesia ada hutang dengan Palestin ni adalah satu hoax. Benda yang fake semata-mata. Tak ada apa-apa pun. So untuk konteks, kenapa dia kata yang benda ni adalah satu hoax? Ada satu cerita di Indonesia. Apabila Indonesia tengah struggle untuk mendapatkan kemerdekaan diorang tu, diorang susah untuk mendapatkan recognition daripada negara-negara luar sebagai satu negara yang independen. Dan daripada struggle ni, Palestin, dia dan juga negara-negara Arab lain memberi support kepada Indonesia untuk menjadi satu negara yang bebas daripada penjajahan. Dan daripada struggle ini, Grand Mufti Palestin pada waktu tu iaitu Muhammad Amin Al-Husaini, dia memberikan support untuk menolong Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan diorang. Dan daripada cerita inilah datangnya konteks yang bahawa Indonesia ni dia ada hutang sejarah bersama Palestin. Dan Abu Janda ni pula, dia katakan yang bahawa benda ini tak pernah berlaku kerana pada waktu 1940-an ni, negara Palestin ni tak ada. Kerana dia kata pada tahun 1940-an ni,
Palestin dia bawah jajahan British Empire. So yang bagi duit kepada Indonesia bukannya Palestin tetapi British. Tapi macam saya ceritakan tadi, yang memberikan support kepada Indonesia bukanlah British Empire tetapi Grand Mufti of Palestine bersama juga dengan liga-liga Arab yang berada pada waktu tu. So memang dalam konteksnya memang Palestin lah yang memberi supportnya. Memang legit lah cerita tu. So tak tahulah kenapa yang Abu Janda ni dia mengatakan bahawa benda tu hoax. Sebab saya pun tak lama pun saya nak jumpa yang argument tu salah. Saya search dekat Google pun dah dapat tahu dah. So how? Dan apabila semua ini berlaku, Ferry Amsari dengan Abu Janda ni pula, dia orang dah start menjerit dah dekat each other. Dan daripada ini, host daripada show tu, dia kick Abu Janda ni keluar. Sebab dia mengatakan yang bahawa Abu Janda ni, dia tak ada tata tertib. Dan daripada insiden ini, netizen dekat Indonesia pun apabila klip ni dia dah viral dekat negara Indonesia, dia orang pun menggali social media Abu Janda ni sebab dia orang pun curious siapa orang ni. Dia orang dapat menjumpai bahawa insiden ni adalah bukan insiden yang baru. Seperti yang saya cerita sebelum ni, yang Abu Janda ni dia punya social media penuh dengan benda-benda yang provokatif. So, dia orang dapat menjumpai bahawa Abu Janda ni dia pernah ditahan oleh polis kerana statement tentang agama yang dia keluarkan pada 2021 yang mengatakan bahawa Islam ni adalah satu agama yang arrogant. Pada waktu ini, dia tengah argue dengan salah satu ustaz yang terkenal di Indonesia dekat Twitter yang bernama Tengku Zulkarnain kerana Islam dia mengharamkan pelbagai jenis budaya yang Indonesia pernah lakukan seperti sedekah laut, dan juga Islam ni arrogant sebab dia mengharamkan baju kebaya sebabkan aurat lah. Dan daripada ini dia argue yang bahawa Islam ni dia nak memadamkan adat-adat Indonesia. Tapi kalau kita orang Malaysia, kita nak tengok daripada perspektif yang luar, kita punya adat dengan Indonesia punya adat dia almost the same lah. Sebab kita pun pada waktu pre-Islamik, kita pun ada budaya-budaya yang memuja benda-benda lain. Agama animisme lah. Dan apabila Islam datang, kita tukar adat-adat kita supaya ia fit dengan ajaran-ajaran Islam. Tapi kita kat Malaysia ni, we have no issue with that. Sebab kita dah tahu benda tu dah diharamkan oleh Tuhan. So, who are we to argue lah kan? So, kenapa dia nak juga amalkan benda tu asalkan dah diharamkan? Tapi mungkin dalam cerita ni, ustaz-ustaz ataupun pro-pro budaya-budaya Malaysia ni boleh komen dekat bawah lah, cerita sikit supaya kita semua dapat tahu. So kita patah balik kepada yang after effect daripada segmen dia yang berada di Rakyat Bersuara tu. Dia pun dapat banyak backlash lah daripada ramai rakyat Indonesia yang mengatakan bahawa Abu Janda ni dia telah dipengaruhi oleh Yahudi. Dia orang menyatakan bahawa kalau dia suka sangat Israel ni, patutnya dia pergilah sana. Tapi Abu Janda ni sebenarnya dia pernah pergi Israel. Paling awal dia pernah pergi ke Israel adalah pada Disember 2025. Baru tahun lepas. So tak lama lah. So memang dia dah pernah visit dah situ. Patutnya dia stay je lah kat situ kan. Kalau dia suka sangat kat situ. So kita pun tak boleh sangka ya yang dapat infiltrate juga the most Islamic country in Nusantara. So apa pendapat korang pasal situasi ni? Korang rasa Abu Janda ni betul ke dia punya perspektif tu? Sebab kita kena tahu yang kalau dia boleh menjadi pro-Israel juga, tak hairanlah yang bahawa ada orang lain juga yang berpandangan yang sama seperti dia kerana dia adalah seorang influencer yang ternama lah dekat Indonesia. Sebab kalau kita ingat balik, ada satu video yang saya pernah buat dulu pasal satu school shooting yang berlaku di Indonesia juga kerana seorang budak ni dia terhasut dengan pandangan Nazi. So daripada situasi ini, kita boleh dapat tahulah yang Nusantara ni bukanlah Nusantara yang dulu di mana kita disconnect daripada outside world. Sekarang ni dengan media sosial yang dah sentiasa berkembang hari ini, macam-macam information yang kita dapat from all around the world. Dan daripada semua information ni, obviously akan membina dia orang punya pandangan. Tetapi ada juga orang yang akan pergi ke pandangan yang sangat ekstrim seperti orang-orang yang saya telah bincangkan hari ini.